I think that's what we want. Dia ada kaitan dengan dasar kita, dasar ekonomi dan sebagainya. Yes. Jadi kalau kita tengok pun Nabi SAW kata rakyat, orang ramai akan ikut perangai pimpinan kan, pemimpin. So I think this is what's happening. Kita tengok siapa yang berani cakap apa ni, Senator Khairil should be coming in, insyaAllah. Okay. Last night pun dia tanya soalan di mana nak jawab ni. I kata waiting lah kalau ada soalannya. Tuan T. Jamal, your sound echoing. Your sound coming from you is not clear, is ada echo. Yeah, your sound ada echo. Yeah, so it's not tak jelas. Can you check the computer ni, Kamil? Computer. Talking, I can hear. So Kamil kena off, just yours on saja, the rest semua off. Cuba handphone pun away. Handphone away. Because Kamil dah masuk dekat live FB. I'm watching it on live FB as well. How is it now? Ada lagi macam maybe you come closer to the computer. Okay, unmute. Okay. Cik Khairul, apa khabar? Khairul? Baik, alhamdulillah. Baik, okay. Sorry lah, notice. Okay. So, if you can touch on definition ataupun definasi apa itu rasuah pun bagus juga pada hari ini. Mungkin orang tak jelas ni, dia beza rasuah dengan commission. Boleh. Berbeza-beza kan. Jadi kalau kita boleh terangkan hadiah apa? Samalah. So kita tunggu ni je Senator Khairil, and once he is in, yang lain boleh masuk lah. Datuk, macam mana Datuk solve the problem Wi-Fi tu, Datuk? Masalah Wi-Fi? I'm just taking my chance. Oh, Allah. Hopefully tak ada disruption. I think you can use your hotspot kalau perlu lah. Itulah masalah dia. I lost my SIM card. Allahu Akbar. So dari airport ke sini tu tak boleh nak berhenti mana-mana. Allahu Akbar. So InsyaAllah dia okay lah. So far it's very nice and clear. Yes. Datuk Dr. GP Doraisamy pun ada. Datuk, are you here, Datuk? I'm coming in. Yes. Yeah, from the Malaysian Corruption Watch. Deputy Presiden ketiga Malaysian Corruption Watch. Yes, thank you. Ada kawan nakal dia tanya, Datuk, dia tanya, are you just watching corruption or are you taking action? both watching and taking action. Okay, thank you. Yalah, kita faham maksud watch ke, watch tu makna the whole range of action lah kan. Pemerhati apa ni? Yes. including reporting, yeah. Yeah. Jadi insyaAllah kita, let me call Haji Khairil. Yeah. Where is he? This morning pun dia respond, so I should be around soon. He's a senator sebenarnya, Senator Khairil. Yes. Baru appointed. Baru appointed. So Anwar, I call you Anwar Ismail lawyer Anwar bukan Khairil Khairul.
Dengar je. Call Anwar. Dengar, dengar. Lah kan Panggil Anwar. Anwar Ismail. Anwar boleh? Anwar Ya betul. Bukan Khairul lah, bukan Khairul Anwar. Boleh Anwar boleh. Mana datang apa? Muhammad Khairul Anwar kan? Anwar Muhammad Khairul Anwar. Dia bin Ismail. Anwar bin Ismail. So Anwar lah, okey. Call you lawyer Anwar lah Mula dia. Boleh. Okay, I just yeah, I send the message. Our Facebook okay Dah jelas, okay, semua set. Siapa duduk sana? Okay, insyaAllah this are we on the live sekarang? Okay, Senator Khairil dia kata go on, dia akan join kejap lagi because he's actually at ada pembukaan convention tu dia nak habiskan apa ni. So he will join us shortly. Jadi insyaAllah kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada ahli-ahli panel yang dihormati dan dikasihi, para penonton yang mengikuti perbincangan yang saya kira sangat perlu dan menarik pada pagi ini. Terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa yang terbatas di pagi Sabtu ini untuk menghadiri majlis ilmu. Kami mengucapkan terima kasih
tidak belah bagi kepada ahli-ahli panel, Senator Engineer Khairul Nizam, Ketua Pemuda PAS Kebangsaan. Dengan kehadiran beliau memberi impak yang tinggi kepada forum pada pagi ini. Juga kepada Datuk Ahmad Nizam Abdul Rahman, Fellow Institute of Corporate Directors Malaysia, kolumnis akhbar The Age, dan berbagai-bagai lagi jawatan beliau. Terima kasih kerana datang dan masih dalam kuarantin setelah pulang daripada United Arab Emirates 2 hari lepas. Lawyer Muhammad Khairul Anwar Ismail, Timbalan Presiden ABIM, terima kasih kerana meluangkan masa. Saya tahu hari Sabtu ni pun ramai yang sibuk dengan berbagai acara, dan tidak ketinggalan Datuk Dr. Doris Sami, Deputy President Malaysian Corruption Watch, dan juga akan masuk kemudian ialah Tuan Haji Badli Shah, Timbalan Presiden Ikram. Beliau pun tengah ada program ni, lepas tu dia akan join commentator, dan insya-Allah kita cuba juga Captain Hanif Razak daripada Pure Land College Toowoomba, Australia, yang akan bersama insya-Allah pada pagi ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada siri forum Exin, iaitu adakah rasuah sudah menjadi budaya bangsa. Forum ini disiarkan secara live di FB Exin dan di cross post kepada banyak FB lain, termasuk FB ABIM, ya, Ikram, Darul Shifa, dan juga PAS. Dan kita minta, diharapkan para penonton dapat like FB Exin ni supaya kita dapat lebih banyak views, ya, untuk program-program kita. Dan program ini adalah juga usaha kami daripada NGO untuk menyokong usaha Rasuah Buster. Rasuah Busters yang dilaksanakan oleh Datuk Usamuddin Yaakob daripada Sinar Malaysia. Jadi kita menyokong Datuk usaha murni ini, dan kita akan bagi sokongan sepenuhnya kepada usaha yang dibuat oleh Tuan dan pihak Datuk dan pihak-pihak yang berkenaan. Dan Exin juga menyeru seluruh rakyat Malaysia dan pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama menyambut kesaan ini untuk menyelamatkan negara daripada amalan rasuah yang kini telah menjadi endemik sehingga boleh menjejaskan kestabilan dan kemakmuran negara. Pencapaian markah 51% pada Malaysia pada tahun 2020 dalam tinjauan indeks persepsi rasuah Transparency International bagi sebuah negara Islam adalah sesuatu yang concern, ya, ataupun perlu diberi perhatian yang serius. Malaysia jatuh 6 tangga kepada nombor 57 daripada 180 buah negara. Kalau kita dapat 51% ni, kalau anak-anak 51% periksa ni, kita pulas telinga dia. Ya? Kita pulas telinga dia kerana 51% adalah mungkin tidak lulus. Ya? Bagaimanapun United Arab Emirates merupakan negara Islam yang tertinggi, iaitu pada tahap 21. Kita 57, dia 21. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang kenyataan mantan Presiden Transparency International Malaysia, Datuk Akhbar Sata, yang menyifatkan gejala rasuah dan salah guna kuasa di kalangan penjawat awam sebagai endemik dan berleluasa. Seperti yang saya sebut dulu, kalau dulu-dulunya under the table, ya, lepas tu dia bergerak pada over the table, ya, dan bila masuk kleptokrasi, kita dah jadi including the table. Makna rasuah dah bukan under the table lagi, dia including the table, ambil semua, ya. Sebab tidak ada sekatan yang bermakna, ya.
Begitu juga dengan Morgan Stanley. Kajian pada 1990 sehingga 2000, kehilangan setiap tahun kepada rasuah di Malaysia ialah anggaran ringgit Malaysia 20 bilion setahun masa tu. Jadi kita boleh bayangkanlah perkara ini adalah satu perkara yang agak serius, dan pada pagi ini kita bersyukur kita mempunyai ramai ataupun beberapa orang yang pakar dalam tajuk ini yang yang sedia maklum apa yang berlaku. Dan satu perkara yang saya nak bawa yang diminta oleh seorang kawan juga ialah apabila seorang ahli parlimen yang dikenali sebagai lawmaker, satu title yang begitu tinggi sekali, mereka di parlimen yang membuat undang-undang negara, begitu tinggi sekali. Dan ahli parlimen ni berdiri di tengah parlimen di depan speaker dan menyebut, kita semua tahu vaksin yang kita nak beli 3 bilion, komisionnya dianggarkan 500 juta. Jadi macam mana dengan kita semua ni? Kenapa tak dapat bahagian ke? Dia tanya di tengah-tengah dewan, dilaporkan di seluruh media, dan selepas itu tidak ada apa-apa yang berlaku. Tidak ada SPRM bertanya, tidak ada tindakan oleh polis dan sebagainya. Kerana apa yang dikatakan, beberapa ayat ni yang dikatakan ni mempunyai satu konotasi yang begitu mendalam sekali tentang budaya rasuah dalam negara. Dia memberi gambaran bahawa kalau ada kontrak, ada projek, kena ada rasuah. Kena ada disebut dengan perkataan yang cantik-cantik, commission, duit politik dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang saya rasa ni lah. Kalau ikutkan di Amerika, seorang kawan dia kata Amerika ni perkataan yang digunakan ialah greasing. Banyak sangat greasing. So mungkin kalau terlalu banyak grease, kereta pun tak boleh berjalan. Jadi ini satu perkara yang kita kena tengoklah. Saya lihat apa yang disebut oleh ahli parlimen tu adalah satu pembongkaran yang mungkin dia tak sedar tentang gejala rasuah dalam negara lah. Dan kita dah setuju saya rasa semua setuju, tidak ada yang menolak bahawa gejala rasuah di negara kita adalah endemik, adalah meluas, mendalam di semua sektor. Sektor politik, sektor awam, agensi kuasa, corporate business, swasta pun ada. Dan ia merupakan satu gejala yang melangkaui semua agama, bangsa dan sebagainya. Dia sudah menjadi darah daging kita. Jadi situasi yang kita nak bincang bukan sama ada rasuah itu endemik atau tidak. Tapi adakah dia sudah teruk sangat sehingga dia dah jadi budaya bangsa dan tidak boleh diselesaikan. Dia dah tak boleh dibuang. Jadi kita mulakan dengan analisa situasi sekarang ni, situation analysis. Saya nak tanya lawyer Anwar lah, Anwar Ismail, bagaimanakah situasi rasuah di negara, dan kalau ada apa-apa contoh yang boleh Saudara Anwar sampaikan, insya-Allah. Tafadhal. Okay. Terima kasih kepada Haji Jamal yang tindak sebagai host kita pada pagi inilah. Alhamdulillah. Ini kita ucap terima kasihlah kepada banyak-banyaklah kepada Haji Jamal dan juga tim. Kerana tajuk perbahasan kita pada pagi ini sangat penting. Sangat penting, yang perlu kita berikan kesedaran dan pencerahan kepada seluruh rakyat Malaysia lah. Kerana rasuah ini ialah satu penyakit yang bukan hanya melibatkan orang-orang tertentu, tetapi dia sudah menjadi satu pandemik. Kalau pandemik ni dia sudah berleluasa lah. Bila berleluasa ni dia berbahayalah, dia dan kronik lah. So rasuah ni ialah kita kebanyakannya orang dilihat sebagai macam
kenapa kita rasa macam biasa? Kan orang tu melihat rasuah ni mungkin sebagai satu hadiah. Hadiah ataupun pemberian lah. So bagi orang yang mendefinisikan rasuah itu sebagai satu pemberian, maka bagi dia benda biasa lah. Maksudnya itu yang dia perlu dapat sebagai timbal balik lah, sebagai apa yang diberi. Itu bagi orang yang melihat rasuah itu sebagai satu hadiah biasalah, maka dia tak rasa bersalah. Tapi rasuah ni dia mungkin lebih daripada itu. Dia mungkin tak sama dengan hadiah biasa, hadiah pemberian tu. Tapi secara umumnya kalau rasuah kita lihat apa ni lah, kalau selain daripada hadiah tu kita selalu sebut sebagai sogokan kan, wang sogok. Sogokan sebagai commission, maksudnya buat something, memberi something dapat commission. So ini satu terma-terma yang kita rasa tu normal lah kan, kita tolong orang ni dapat commission. Bila kita cakap macam tu kita rasa benda tu normal kan. Bila kita rasa normal, kalau semua orang fikir macam ni, maka benda tu berleluasa kan. Dia diamalkan di setiap lapisan masyarakat, sama ada di peringkat politik tertinggi ataupun di peringkat paling bawah. Kerana apa? Bagi dia it's normal kan, kita membeli sesuatu, kita dapat sesuatu, iaitu berbentuk pulangan hadiah ataupun komisen yang kita sebut tadi kan. Ada yang tadi apa ni Haji Jamal sebut tentang istilah lain under table misalnya kan. Dulu kita bahas sebagai under table, sekarang ni macam-macam lah, kita sapu je semua kan. Itu di antara beberapa kefahaman lah orang tentang rasuah di dalam kefahaman umum lah kan. Kemudian kalau rasuah ni dia sebenarnya bukan dalam budaya kita saja. Rupanya semua bangsa, semua tamadun ni dia ada bincang tentang rasuah. Sebab itu di dalam bahasa Arab, rasuah ni pun ada juga. Sebab tu dikatakan ar-rashwah ataupun ar-rishwah kan. Orang memberi rasuah sebut sebagai ar-rashi. Maksudnya dalam istilah Arab pun ada. Maksudnya benda ni disebut oleh Nabi SAW sebagai ar-rashi wal murtashi finnar. Maksudnya benda ni amalan lama. Maksudnya bukan benda baru berlaku hari ini, tapi dia menjadi satu amalan yang memang lama dan sudah menjadi satu tradition. Kan, sebab tu sebahagian orang merasakan bahawa benda tu normal dan dia tidak rasa bersalah, apatah lagi nak rasa berdosa. Ini satu. Kan, maksudnya bagaimana perception orang. So dalam istilah Arab ni ialah ar-rashi. Ar-rashi ni bukan bermaksud seperti mana dia macam pemberian hadiah biasa. Sebab tu ar-rashwah tu dengan hadiah ataupun hibah tu tak sama. Kan? Orang Arab kalau sebut hadiah lain. Kalau sebut rashwah tu maksudnya bukan hadiah. Maksudnya dia sogok untuk mendapat sesuatu. Secara maksudnya mendapat sesuatu menggunakan position dia misalnya. Kalau dia tak ada position tu dia tak dapat sesuatu. Itu beza. Maksudnya dengan position dia dapat sesuatu tu. Tanpa position tu dia tak dapat apa-apa. Itu bezalah. Itu beza di antara bagaimana rasuah tu lah. Dan ini yang diamalkan oleh orang kita lah dengan menyalahgunakan position tu. Sebab itu tu di antara bagaimana kefahaman rasuah lah. Itu juga rasuah, corruption di dalam bahasa Inggeris ialah corruption. Corruption tu satu istilah yang bukan istilah baru. Yang mana kalau Arab tu dia ada tradisi dia kan, bahasa bagaimana dapatkan bahasa rasuah tu kan. Sama juga di dalam bahasa Inggeris corruption tu ialah corruptus tu, iaitu bahasa daripada perkataan Latin yang bermaksud spoil ataupun to ruin ataupun to break into pieces tu. So maksudnya dia bukan seperti mana kefahaman kita memberikan hadiah seperti biasa untuk menghargai seorang kan. Ni menggunakan position dia. Sebab itu di dalam takrifan, kalau tadi Haji Jamal ada sebut tentang indeks persepsi rasuah kan, yang mana tahun 2020 dah keluar, yang mana kita lihat Malaysia ada position kita di dalam ranking yang ke 57 tak kata saya. Mata point dia 51 point lah. Tu maksudnya point yang atas pagar lah kalau kita punya exam tu. So di situ pun kenapa ada perception rasuah tu dan bagaimana dia memberikan takrifan rasuah tu. So di situ badan yang mengeluarkan ni ialah Transparency International. Pun dia ada takrifan dia. Iaitu rasuah ni bukan hadiah biasa. Maksudnya takrifan tu ialah penyalahgunaan kuasa. Yang diamanahkan untuk keuntungan peribadi. Maksudnya still ada elemen dia menggunakan position dia. Itu yang kita nak repair kefahaman lah. Kalau nak repair kefahaman rakyat, maksudnya rasuah tu dia ada penyalahgunaan position untuk mendapat sesuatu. Dan orang yang memberi tu mungkin kadang-kadang tak ada position pun, tapi dia ada kepentingan lain untuk mendapat projek, untuk mendapat bisnes dan sebagainya. Maksudnya orang yang memberi tu biasanya dia ada, orang-orang yang menerima tu biasanya dia ada position. Mungkin dia menawarkan ataupun dia ditawarkan. Itu bagaimana situasi orang-orang yang memberi rasuah, orang yang menerima rasuah tu. Sama ada dia menawarkan ataupun dia ditawarkan. Sebab apa? Position dia.
Ini di antara bagaimana kefahaman rasuah itulah. Dan sebab itu kita tengok bagaimana kalau kita situasi sekarang ini, berdasarkan takrifan itu kita dapati bahawa tidak mengejutkan, kebanyakannya terdiri daripada government official, iaitu pegawai-pegawai kerajaan, yang mana berdasarkan kita mana kalau kita boleh lihat di dalam beberapa reports Transparency International ataupun report-report yang lain, even Malaysia kita dah keluarkan pelan pelan anti corruption di peringkat nasional. Kan kita pun bagi data-data ini. Kan data ini saya ingat dia agak konsisten dengan report-reports yang dikeluarkan oleh badan-badan yang lain. Kan yang mana kita lihat majoritinya ialah daripada penjawat awam. Sebab itu kita tengok yang paling tinggi antaranya ialah polis misalnya. Antaranya ialah orang-orang yang terlibat dengan polisi. Ini penting, orang yang terlibat dengan polisi. Yang paling expose ialah orang yang terlibat dengan polisi. Dia buat polisi, maka orang akan mendekati dia. Ini golongan yang paling expose di dalam menerima rasuah ataupun menawarkan rasuah. Dan yang lain-lain ialah government servant, government official, pegawai-pegawai kerajaan. Ini pun golongan yang paling expose untuk menawarkan rasuah dan menerima rasuah. Kerana apa? Kerana position dia. Ini situasi semasa lah. Sebab itu kita lihat banyak contoh-contoh ialah kalau kita lihat dalam konteks kalau pembuat polisi. Dia membuat polisi, dia menawarkan rasuah ataupun dia membuka apa-apa peluang-peluang untuk orang memberikan rasuah pada dia. Ini di antaranya. Kalau itu orang buat polisi, masuk jugalah menteri misalnya. Sebab menteri dia berada pada position lawmakers. Sebab itu menteri di antara yang expose. Sebab itu rasuah ni dia yang kita nak menteras ni ialah di peringkat atasan tu. So kita panggil sebagai golongan elit lah. Rasuah di kalangan golongan elit. Ini yang paling bermasalah yang kita nak banteras. Sebab apa? Mereka mempunyai position yang very powerful. Kan? Yang kita banteras sekarang kadang-kadang yang di peringkat bawah. Betul, rasuah dia ada banyak peringkat, banyak lapisan tu. So yang kita nak bincangkan ini semua lapisan. So di peringkat bawah, di peringkat pertengahan dan di peringkat paling atas. Itu termasuklah di peringkat lawmakers. Itu termasuklah terutama sekali ialah menteri. Sebab itu menteri-menteri paling expose. Sebab itu kita pernah dikejutkan dengan skandal 1MDB. Sehingga kan negara kita digelarkan sebagai negara kleptokrat. Kan? Sebab apa? Dia high level punya position, high level punya keterlibatan rasuah itu. Sehingga kan melibatkan Perdana Menteri misalnya. So ini menghasilkan satu perception pada masyarakat bahawa rasuah ini di kalangan lawmakers ini sangat kritikal. Kan? Sebab apa? Menteri dia ada position, Perdana Menteri lagi lah ada position. Contohnya dia membuat inisiatif 1MDB. Kita ambil contoh yang dah berlaku lah. Kan? Ingat, tak semua benda yang tu inisiatif tu tak bagus. Kebanyakannya inisiatif yang dibuat oleh kerajaan itu inisiatif yang bagus. Kan? Tapi dia ada masalah governance. Sebab itu kalau antara defend Datuk Seri Najib Tun Razak ialah pada dia tidak menafikan tentang duit masuk tu. Misalnya, contohlah dia tidak menafikan duit masuk, contohnya 2.6 bilion tu. Tapi apa yang dikatakan ialah masalah governance. Dan ini yang kita nak lihat balik. Kan, apa punca masalah berlaku rasuah ni? Maksudnya benda ni berlaku secara biasa. So melibatkan governance, maksudnya itulah itu alasan-alasan lah. So maksudnya duit masuk tu betul walaupun inisiatif 1MDB itu satu benda yang baik, iaitu antara tujuannya untuk sebagai satu badan untuk menjana ekonomi negara, sebagai satu platform pelaburan negara. So kita tak nafikan itu, tapi bagaimana praktis itu boleh expose terhadap budaya rasuah. Dan ini kita kena lihatlah. Kita kena lihat secara serius. Itu di peringkat yang paling tinggi. Sehinggalah di peringkat yang paling bawah, misalnya di peringkat government servant, sehinggalah di peringkat hakim-hakim. Dan bukan tidak pernah berlaku hakim-hakim yang ditangkap kerana rasuah ataupun kerana masalah integriti. Kita pernah lihat dulu kes video kan perbualan hakim dengan pemimpin kita. Kita pernah lihat juga hakim-hakim di peringkat itu hakim-hakim yang tertinggi. Belum lagi budaya di peringkat hakim-hakim yang rendah. Kan? Maksudnya sebab tu rasuah ini ialah satu benda ialah dia sogokkan sesuatu, sama ada sogokkan itu pemberian itu menggunakan position dia untuk dia melakukan sesuatu ataupun juga dia menerima sesuatu untuk tidak melakukan sesuatu. Itu di antara to commit and to omit. Itu di antaranya. Maksudnya dia menerima untuk commit and dia menerima untuk omit. Sebab tu antaranya ialah tadi yang kita panggil contoh yang untuk commit lah, untuk commit dengan sesuatu pekerjaan. Untuk omit pun boleh juga.
Kan? Contohnya antaranya ialah hakim-hakim misalnya kan, dia menerima rasuah. Ini banyaklah kes berlaku. Saya undang-undang lah. Dan ini di antara benda-benda yang kita expose selalu. Kan? Peguam memberi rasuah. Biasa ramai. Kan? Kerana dia rasa amalan. Kan? Dikautim dengan polis, dikautim dengan hakim. Dan hakim banyak kes berlaku yang reported, yang pernah diambil tindakan, ada yang pernah dipenjarakan, dan ada sebahagiannya kembali sedar dan memberikan pencerahan-pencerahan. Dan ini benda yang normal. Maksudnya diberikan sebabkan wang untuk melepaskan seseorang. Dan itu pun sebagai rasuah. Kenapa dia melepaskan seseorang? Sebab dia ada position dia. Position dia sebagai hakim. Kalau bukan dia sebagai hakim, dia tidak ada kuasa untuk mensabitkan seseorang dan dia tidak ada kuasa untuk melepaskan seseorang. So, maksudnya poin dia ialah dia menerima sesuatu disebabkan position dia. Dan orang mencari dia pun disebabkan position dia. Sebab tu benda ni kita penting. Sebab tu saya ingat di dalam konteks rasuah ni, kadang-kadang bagaimana untuk memantras ni ialah satu, orang yang di position ni dia kebal. Banyakkannya sebab tu kita kena empower masyarakat. Sebab tu saya ingat forum-forum bagian ni penting. Sebab apa? Kita nak memberikan kesedaran kepada masyarakat, kita nak empower masyarakat ni sebab yang banyaknya, yang majoriti ni ialah masyarakat kita ni. Kita nak empower masyarakat, nak menyedarkan masyarakat, nak mencerahkan masyarakat bahawa this is bad. This is wrong. What is wrong is wrong. What is right is right. Kita nak menyedarkan masyarakat. Lepas tu kita beritahu bahawa ini salah dan kita tidak boleh. Maksudnya kalau ada ditawarkan, report. Empower masyarakat dengan kesedaran dan empower masyarakat dengan penguasaan. Kan? Nak report, maksudnya kenapa dia tak nak report? Sebab kalau aku report mampu aku. Sebab apa? Orang ni ada position. Orang ni yang kita tak ada position, orang yang menawarkan rasuah itu kadang-kadang dia ada position. So empower masyarakat dengan kesedaran dan empower keselamatan masyarakat ini dengan pelindungan perundangan misalnya. Kan? Ini yang kita nak lihatlah bagaimana di dalam mukadimah saya ini situasi-situasi ataupun definisi rasuah dan juga situasi-situasi rasuah yang berlaku di negara kita ini. Mukadimah lah untuk menjawab soalan Haji Jamal lah. Mungkin kita akan sambung dalam next round insyaAllah. Sambung Haji Jamal. Okey, terima kasih Lawyer Anwar. Saya nampak tadi Senator Khairil Nizam masuk tadi dan beliau keluar balik sementara. Saya ingat ni nanti kita tunggulah. Jadi sementara saya nampak daripada apa yang disebut oleh Saudara Anwar Ismail ni ialah rasuah ni amalan lama. Dia memang since time immemorial lah kot. I think sekali dengan the world oldest profession. Dan disebut tentang penggunaan posisi dan kuasa lah untuk melakukan rasuah ni. Dan perkara ni memang di mana-mana tempat ada posisi dan ada kuasa. Persoalan dia sekarang ni, kalau amalan ni dilaksanakan selalu ada menjadi leluasa, di mana penguatkuasaan dia. Itu mungkin satu kelemahan. Undang-undang ada tapi kuat kuasa dia lagi tinggi dalam eselon masyarakat, lagi susah untuk dikuatkuasakan undang-undang contohnya di Malaysia. Dan perkataan yang digunakan banyak usaha untuk kautim. Kautim dah, saya pun orang korporat dulu, GLC, saya tahu sangatlah tentang isu-isu ni. Kita menampak dengan mata kepala sendiri. Dan yang membimbangkan sekarang ni, ia telah menjadi SOP. Dia bukan exception tapi dah jadi norm. Dan ini mengundang kepada bahaya yang sangat-sangat tinggi kepada masyarakat kita, dan kita sudah nampak dari segi banyak masalah yang berlaku. Kita akan bincang di bahagian kesan dia, dan yang disebut juga penting kerana orang ramai, undang-undang dah ada tapi orang ramai tak berani ke depan sebab takut tak ada perlindungan perundangan. Kadang-kadang whistleblower yang kena dia whistleblower, dia merungkai kes tersebut atau skandal tersebut, tapi dia yang dikejar. Dan memang takutlah, semua takut. Ini kita nampak juga ada kes-kes yang berlaku sebelum ini. Dan kita ke ni pula Datuk Nazim. Datuk Nazim, boleh Datuk bagi your angle of the situation analysis ni, analisa situasi sekarang ni, apakah yang menjadi concern kepada Datuk sendiri? Silakan Datuk. Terima kasih Saudara Jamal, Cik
Khairul Anwar dan rakan-rakan panelis yang lain. Berakar satu budaya dalam konteks Malaysia, saya ambil perspektif yang sedikit berbeza. Saya rasa tidak. Bukan menjadi satu budaya lagi. Tetapi satu endemik, seperti mana yang saudara Jamal sebutkan tadi, satu penyakit kanser, yes. Sebab kalau kita ubat, mungkin kita boleh sembuh, ataupun mungkin kita tidak boleh sembuh. Tapi masih boleh berubat. Sebabnya dia masih belum menjadi satu gaya hidup, way of life dalam konteks negara Malaysia. Sebab kalau kita buat perbandingan dengan negara lain, contoh, negara jiran kita suatu ketika dulu, sudah jadi satu persepsi. Umpamanya, kalau kita nak lalu counter immigration, kita kena hulur. Malah di setiap langkah yang menemukan kita dengan pegawai penguat kuasa, pihak berkuasa, ada satu persepsi di mana kita kena bagi duit untuk memudahkan urusan kita. Dan di peringkat ekonomi negara umpamanya, berbilion duit, wang, keuntungan milik syarikat, keuntungan peribadi dihantar dan disimpan di negara lain untuk elak cukai. Kerana apa ini berlaku? Kerana perkara itu sudah menjadi suatu way of life yang menyebabkan berlakunya breakdown of trust antara rakyat dengan kerajaan, antara rakyat dengan pihak berkuasa. Tidak ada lagi kepercayaan antara rakyat dengan pihak berkuasa. Dan ini akibat terburuk rasuah kalau kita bercakap rasuah ini dalam konteks hidup bernegara. Apabila masyarakat hilang kepercayaan dan trust kepada kerajaan dan kekuasaan. Dan trust ini adalah elemen yang terpenting yang mengikat kerajaan dengan rakyat. Sejauh mana rakyat bersedia untuk patuh pada undang-undang dan kuasa negara, the authority of the state, sejauh mana rakyat bersedia untuk membayar cukai dengan rela, tergantung kepada sejauh mana rakyat percaya kepada kerajaan. Dan tanpa trust, negara akan jadi kacau bilau dan rakyat akan hilang hormat pada undang-undang. Dan ini yang berlaku di banyak negara dengan indeks rasuah yang tinggi. Dan di negara Malaysia mungkin ada banyak kes-kes yang berlaku di kalangan elit politik yang hidup tanpa kita tahu sumber kekayaan mereka. Tetapi rata-rata rakyat masih patuh dan percaya kepada penguatkuasaan. Dan ini yang membezakan rasuah ini sudah menjadi budaya ataupun sudah berakar dalam masyarakat ataupun tidak. Rata-rata kita masih lagi patuh kepada penguatkuasaan, kita masih lagi percaya kepada authority of the state. Cuma kita sebagai masyarakat ini, kita ada persepsi yang amat negatif kepada ahli politik. Maaf saya sebut, Wabisa kita belum masuk lagi. Tapi kita ada persepsi secara umum yang terlalu negatif kepada politik. Tetapi secara keseluruhan, masyarakat secara keseluruhan dalam hal melibatkan penguatkuasaan, dalam hal melibatkan kepatuhan kepada undang-undang, saya rasa kita masih okey. Dan rasuah belum menjadi norma hidup rakyat secara umum. Sebab itu saya rasa kita perlu bezakan rasuah di peringkat politik, rasuah di peringkat perkhidmatan awam, dan di peringkat perniagaan. Dan pada saya, the elephant in the room, saya jangan pernah sebutkan ini, is the political corruption. Kerana rasuah politik inilah yang sudah kita normalizekan menjadi norma biasa dalam amalan politik apabila kita legitimize, mengabsahkannya dengan menggunakan term dana politik. And let me say this out loud and be a bit more blunt, Saudara Jamal. Dan dana politik ini yang diterima sebagai timbal balas kepada kontrak, kepada pemberian kontrak, kepada permit, kepada lesen yang diberikan dengan menggunakan pengaruh politik. Dan ini adalah rasuah politik. Dan oleh kerana politik yang menentukan bentuk urus tadbir yang bagaimana yang kita nak amalkan, yang akan memberikan gambaran sejauh mana adanya political will, iltizam politik untuk membantras rasuah, maka perkara yang kita perlu beri tumpuan ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan political corruption, rasuah politik. Sebab itu, saya rasa kita kena perlu balik kepada menjadi sebuah negara di mana rasuah dan penyalahgunaan kuasa bukan lagi menjadi isu yang menjadi modal politik. Sebab politik ini perlu bermodalkan idea dan tawaran dasar yang terbaik kepada rakyat. Bukan parti mana yang lebih rasuah,
parti mana yang kurang rasuah, dan itu yang menjadi wacana politik kita pada hari ini. Jadi sampai bila kita nak maju ke depan kalau gelanggang politik kita masih dikuasai dengan isu-isu ini, padahal ada isu yang lebih mendesak yang melibatkan tawaran yang terbaik kepada rakyat, bagaimana dasar ekonomi yang terbaik dan sebagainya. Dan itu yang perlu saya rasa kita perlu beri penekanan kepada apa yang saya panggil the elephant in the room, the political corruption. Terima kasih, Saudara Jamal. Terima kasih Datuk Nazim, very concise assessment kepada situasinya. Dan Datuk sebut tentang ada harapan lagi. Alhamdulillah, memang insya-Allah itu yang kita harapkan, bahawa rasuah ni bukan mengikut Datuk budaya, tetapi satu penyakit, ya, seperti kanser, tetapi masih boleh disembuh. Belum teruk lagi sebab belum menjadi norma hidup yang terlalu menjalar, ya, ke setiap lapisan masyarakat. Dan Datuk bandingkan dengan keadaan di beberapa negara yang kita tahu, apabila kita pergi ke macam-macam yang perlu dilaksanakan. Saya pun pernah mengalaminya di beberapa negara, tak sebutlah, ya, di negara mana. Dan emphasis Datuk kepada untuk kita fokuskan kepada gajah dalam bilik, elephant in the room, which is political corruption, ya, di mana orang politik di sistem politik kita mempunyai kuasa yang begitu tinggi sekali, sehingga kan kuasa di tangan penjawat awam pun memang dah kurang sangat, ya. So apa yang kita perlu laksanakan? Saya bagi contoh tindakan rasuah kepada orang-orang yang berperingkat tinggi di negara. Saya ingat lagi tentang Indonesia contohnya. Dalam masa selepas zaman POS Suharto, hampir 30 orang menteri dibawa ke mahkamah dan dipenjarakan kerana kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa. 30 menteri, ya, menunjukkan kesungguhan mereka. Yang keduanya, mantan Presiden Israel ni. Israel dia kalau untuk negara dia ada peraturan, tapi kalau dengan orang Palestin, orang Islam, dia tak ada peraturan, free for all. Mantan presiden, dulu menteri, lepas tu presiden Ehud Olmert. Beliau dipenjarakan 27 bulan pada tahun 2014 kerana rasuah berjumlah 190,000 sahaja USD. Begitu juga dengan di Korea Selatan, anak Presiden Park Chung-hee, ya, dia ni bapa pembangunan Korea Selatan, General Park Chung-hee. Anak dia menjadi presiden dan diturunkan daripada takhta presidensi dia lepas 4 tahun, iaitu Park Geun-hye. Dan oleh kerana penyalahgunaan kuasa dan rasuah, beliau dipenjarakan sebanyak 20 tahun. Jadi they walk the talk, ya, mereka melaksanakan perkara ni. Dan kita mengucapkan terima kasih sangat kepada Senator Engineer Khairil Nizam, ya, Ketua Pemuda PAS Malaysia, Tuan Haji, terima kasih datang dan menghadir untuk memberikan pendapat engineer sendirilah tentang isu ni. Kita dah sebut tentang the elephant in the room. Secara keseluruhannya macam mana, Senator, YB Senator, kalau kita cuba analisa daripada sudut pandangan Senator sendirilah tentang situasi rasuah dan penyalahgunaan kuasa di dalam negara sepanjang 10-20 tahun ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada Insinyur Muhammad Jamaluddin, Insinyur Jamal, kerana sudi menjemput saya dalam sembang bual kita pada pagi ini. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saudara Muhammad Khairul Anwar Ismail,
dan juga rakan panelis Datuk Ahmad Nazim Rahman yang bersama-sama pada pagi ini. Pertamanya saya mohon maaf kerana agak kelewatan kerana pada pagi ini kami ada pertemuan ataupun mesyuarat bulanan PAS Pusat yang ada kita bincangkan tentang perkara-perkara yang berkait dengan parti, berkait dengan kerajaan dan sebagainya. Dan saya bila dijemput oleh IR Jamal berkenaan dengan rasuah ni, alhamdulillah dia mudah nak bercakap sebab kita tak pernah ambil rasuah. Saya yakin rakan-rakan panelis yang saya dengar tadi pun bersemangat. Saya tengok tadi Anwar dan juga Dr. Datuk Ahmad Nazim memang menunjukkan bahawasanya sekiranya negara kita ini dipimpin oleh individu yang tiada liability, maka dia akan menjadikan negara kita berada di atas landasan yang sebenar. Sebab itu, rakan-rakan sekalian, saya teringat pengalaman kami di peringkat bekerja di sektor swasta. Pengalaman saya sendiri dalam pengurusan bajet atau perolehan kan, procurement berkenaan dengan kontrak-kontrak oil and gas. Kita tahu kontrak-kontrak oil and gas ni bukannya ratusan ribu. Ada yang melibatkan ratusan juta, ada yang melibatkan billions yang duit rakyat. Dan saya sendiri ada pengalaman bila saya menjadi ketua kepada kontrak tersebut, saya dihadiri oleh individu-individu yang berkepentingan, ya, yang datang buat baik dengan kita, kemudiannya nak pinjam kunci kereta, biasa ya. Ini dipanggil rasuah ini, dia sampai ke akar umbi. Nah, nak pinjam kunci kereta ni sebab apa? Sebab nak tukar tayar kereta. Kan? Kita pun tak tahu, tak ada konsen kita pun. Kita ingat dia nak pergi kedai. Bila balik, tengok ada tayar baru. Ini yang ada pengalaman daripada kawan-kawan saya. Ada kawan-kawan saya juga yang pinjamkan kereta sampai bila buka dashboard ada duit. Jadi, ini yang saya katakan, hakikatnya rasuah itu telah berlaku ke akar umbi. Ya? Dan saya melihat walaupun perkara itu berlaku, namun di sana ada cahaya di hujung terowong. Yang di mana generasi muda seharusnya kita perlu perbetulkan mindset mereka dan juga behavior mereka tentang rasuah. Sebab ada di kalangan pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab ini memberi satu message kepada rakyat dalam keadaan mereka ini sedang didakwa di mahkamah. Satu. Dan ada yang telah pun terbukti kesalahan mereka di mahkamah. Tapi mereka masih lagi dianggap sebagai individu-individu yang diangkat oleh rakyat. Dan ini merupakan satu kuduah dan false direction, satu very wrong direction yang kita berikan kepada anak muda. Kan, orang yang dah terbukti bersalah dalam mahkamah, kemudiannya boleh berada dalam keadaan sedemikian. Dia memang amat lari dengan prinsip code of ethics yang kita belajar sama ada di peringkat syarikat maupun di mana-mana peringkat yang kita berada. Saya teringat pengalaman saya mendapat sendiri daripada bekas pengarah SPRM. Ya, apabila PAS kita diberikan kuasa pemerintahan, kami panggil bekas ketua pengarah SPRM untuk memberikan apakah definisi rasuah, yang termasuklah rasuah politik yang dikatakan sebentar tadi. It is a very thin line, IR Jamal, a very thin line between rasuah dengan hadiah. Kan? Kadang-kadang kita pun tak tahu. Kalau kita ada anak kita kahwin, kan? Lepas tu ada orang datang yang ada kepentingan bagi hadiah. Apakah itu dikira sebagai rasuah? Contoh. Perkara-perkara itu sebenarnya amat kritikal dan sebenarnya ia adalah sesuatu yang menjadi cerminan kepada masyarakat. Sebab itu pada saya, walau bagaimanapun serius yang dikatakan oleh ahli-ahli panelis sebentar tadi tentang elephant in the room dan sebagainya, saya melihat seperti mana saya katakan tadi, ada cahaya untuk kita selesaikan. Di antara yang saya nampak ialah penyelesaian dari sudut akarnya. Maknanya saya mencadangkan kalau boleh di peringkat ACCIN boleh bawa suara ini sebagai bentuk NGO ke atas. Saya cadangkan supaya subjek rasuah ini ya ditanam di dalam pendidikan Islam maupun pendidikan moral daripada bawah. Kan? Kita kena tanam daripada bawah ni supaya tidak ada penghormatan kepada mana-mana individu yang mengambil rasuah. Sebab kita tahu rasuah ini adalah penyakit barah kepada masyarakat. Ya? Kalau kita boleh didik daripada awal, kita minta NGO bersama dengan kita push Kementerian Pendidikan untuk kita perbetulkan
perkara ini daripada bawah. Satu, maknanya kita jadikan ia sebagai satu subjek teras, kita jadikan ia sebagai satu perkara yang pokok supaya anak-anak di bawah, generasi muda bila lahir baru mereka ini mengetahui the do's and don'ts about rasuah. Itu satu. Yang keduanya, definitely kita kena kembali kepada agama. Ya, agama menceritakan tentang rasuah ini. Memang memberi rasuah, pemberi rasuah, segala yang melibatkan diri dengan rasuah ini berdosa daripada di sisi pandang sudut Islam. Sini yang saya ingin tegaskan kepada kepada semua yang mendengar pada pagi ini. Asas kepada membentuk manusia adalah dari sudut pemahaman terhadap agama. Ini yang sebenarnya yang boleh menjadikan kita walaupun berdepan dengan ratusan juta worth of contract, tetapi kita tak ambil walaupun RM1. Sebab kita tahu di sana ada Allah menghantar rakib dan juga atid. Barangkali ada di antara kita yang mengatakan jawapan saya ni jawapan yang bersifat bukan praktikal, ya, sebab kubur lain-lain kita katakan. Kita pun tak tahu. Dan perkara ini perkara iman, orang tak nampak, kan? Lainlah kalau ambil rasuah, Tuhan beritahu terus potong tangan, contohnya kan, tapi tidak berlaku. Ia adalah perkara yang berkait dengan iman. Tetapi kalaulah kita buat pelbagai cara sekalipun, tetapi kalau dia tidak kembalikan kepada Allah, kepada pendidikan beragama, menjadikan masyarakat ini beragama, tidak akan ada satu solusi pun dalam dunia ini yang boleh menyelesaikan masalah rasuah ini. Lepas tu pada saya, kita semua mesti membawa generasi-generasi muda ini ke arah beragama. Ini solusi saya yang kedua. Maknanya kita mesti tekankan Islam mengharamkan rasuah dalam apa jua bentuk. Dan pemimpin-pemimpin di atas, ini cadangan saya yang ketiga. Mana-mana pemimpin yang sedang dikaitkan dengan dakwaan rasuah, cool down dulu. Ya, a person is innocent until proven guilty. Betul? Kan? Bila mereka didakwa, tak semestinya mereka masih lagi salah. Kan? Biarlah judiciary mengambil peranan mereka. Badan kehakiman mengambil peranan mereka. Cuma saya menegaskan kepada kerajaan. Mana-mana individu yang telah pun terbukti bersalah, maka mereka ini perlu diberikan pengajaran yang sebaiknya di dalam sistem pendidikan kita. Seingat saya di satu syarikat yang saya pernah ada pengalaman bekerja di dalamnya, mana-mana individu yang telah terbukti bersalah dalam kes mahkamah, ya, telah terbukti, saya katakan telah terbukti oleh pihak kehakiman, maka mereka dijadikan kes study. Seperti yang Ayar Jamal cakap tadi kan, contoh di Israel dan sebagainya. Di Malaysia pun ramai. Tetapi mereka ini tidak didedahkan. Kenapa? Kita pun tak tahu. Sebab itu sewajarnya pemimpin-pemimpin ini kita harapkan mereka ini mengambil pengajaran, dan mana-mana yang associated dengan mereka kita harapkan kita mahukan supaya mereka bersifat benar, yakni mesti menceritakan kebenaran kepada rakyat. Sebab itu ia adalah berkaitan dengan political will, ya. Political will. You need to have a political will. Kalau kita telah pun disabitkan bersalah, saya cadangkan tarik handbrake lah. Kan? Berhentilah dari dia menjadi ahli politik. Sebab pada saya, generasi beginilah yang menyebabkan anak muda bosan dengan politik. Sebab politik ini didiami oleh elephant-elephant seperti yang dikatakan oleh Datuk Nazim tadi. Elephant-elephant yang sebenarnya mereka ini yang mencemarkan nama baik ahli politik. Sebab bila dia sebut ahli politik, sah dah saya terbabit sama. Sebab saya pun adalah ketua pemuda PAS, ahli politik. Sedang di sana kita tak pernah pun bercita-cita untuk mengambil rasuah, apatah lagi mengambil rasuah. Jadi ini perkara ketiga. Dan yang terakhir, Ayar Jamal, ini out of the box. Saya cadangkanlah kalau boleh, mana-mana yang nak join politik ni, biar dia ada pendapatan sendiri dahulu. Maknanya dia bukan bergantung pendapatan kehidupan dia daripada politik. Masuk politik sebab nak menang pilihan raya, kemudiannya dapat pendapatan daripada penjawatan tersebut. Saya cadangkan mereka-mereka ini kita bekerja dulu, dapat pendapatan dulu. Kita dah ada pendapatan kita yang stable, masuk politik. Sebab bila kita ada pengalaman, kita ada pendapatan sendiri, insya-Allah kita punya kita punya nafsu untuk mengambil dana politik dan sebagainya ini, ataupun perkara-perkara rasuah, minta maaf saya berkata dana politik, rasuah ini tidak akan berlaku. Itu 4 saranan saya bila berbicara tentang apakah serius rasuah. Ya, saya mengakui serius, dan selain daripada undang-undang yang sedia ada 4 cadangan saya kepada pihak-pihak yang tertentu. Wallahu a'lam.
Terima kasih Senator YB Senator satu pencerahan yang sangat menarik pada pendapat saya lah. Cadangan tentang saya nampak ada beberapa cadangan iaitu perlu kepada ni kalau siapa tadi yang kalau boleh tutup dia ada gangguan tu dia nombor siapa kalau boleh unmute ya atau mute. Yes please. Okey, terima kasih. Yang dibawa oleh YB satu saya rasa sangat-sangat baik dan kita akan sambut cadangan ini iaitu subjek rasuah ditanam di peringkat sekolah ya. Dan dia selari dengan apa yang kita nak laksanakan iaitu berkaitan dengan subjek perlembagaan dan undang-undang di sekolah juga. Kita kena respect perlembagaan kalau kita nak jadi citizen kepada negara yang bertuah ini. Dan ini saya masalah yang ada sebab kita tak ada pengajian yang jelas ataupun yang tepat tentang perlembagaan dan juga contohnya bahaya rasuah yang dikutuk oleh Allah SWT, pemberi dan penerimanya. Ikut hadis Rasulullah SAW, hadis sahih. Dan yang keduanya, ini yang menjadi cabaran kita yang macam kata YB iaitu bagaimana kita nak jadikan orang takut pada Allah SWT, kepada Tuhan ya. Ini yang masalahnya, kita lebih takut pada CCTV, lebih takut kepada SPRM ke, lebih takut kalau accountant takut pada paper trail. Paper trail jangan ada check, yang ada check ni semua dalam masalah ni, yang tengah masalah. Yang tak ada check lepas. Sebab bagi saya isu mahkamah di Malaysia ni pun yang berlaku ni is a tip of the iceberg ya. Yang lain pandai dia tak bagi check. Jadi yang powerful ni mungkin ada Allah lemahkan pemikiran dia sehingga dia terima check, terima masuk duit dalam akaun sendiri. Dan ini kalau dah ada paper trail, kalau lawyer hakim, lawyer Anwar habislah. Kalau dia dah ada paper trail dia boleh gasak tu. Dah ada bukti yang jelas. Tetapi 99%, 95% of rasuah besar ni peringkat politik dan sebagainya, korporat dan sebagainya berlaku di luar negara. Di ni pesisir kewangan, pesisir pantai, pesisir kewangan luar negara kan. Di banyak tempat seluruh negara, seluruh dunia yang ada. Jadi dia tak ada paper trail. So itu yang takut pada Allah ni dan melihat rasuah dan penyalahgunaan kuasa sebagai satu dosa yang besar. Dan saya setuju sangatlah cadangan yang kalau nak jadi politician ni kita dah ada pendapatan sendiri ya, kita dah ni, saya pun dah ready dah, saya walaupun 59 tahun kita dah we have alhamdulillah everything. Sekarang ni kalau kita nak masuk politik ke, yang lama 15 tahun dalam NGO ni pun sebenarnya kita service to the country and the future generation. Dah tak ada lagi motif lain, tak ada, tak cukup dah. I've seen everything. Mungkin Datuk Nazim pun dah tengok semua. We have seen anything, tak ada. Kenikmatan dunia ni ada tahap dia, very limited. So sekarang ni yang kita dapat nikmat dia ialah untuk membantu negara, membantu rakan, keluarga dan sebagainya, dan fastabiqul khairat, melakukan kebaikan dengan seberapa banyak yang boleh. Kita pergi insya-Allah kepada soalan yang seterusnya kepada lawyer Anwar Ismail. Secara ringkas dalam 3-4 minit ni, apakah kesan rasuah dan penyalahgunaan kuasa ni kepada negara dan masyarakat? Silakan. Terima kasih kepada Haji Jamal dan juga semua sahabat-sahabat saya, rakan-rakan panel YB, selamat datang. Alhamdulillah kita satu keberanian wakil politik berada bersama dengan kita lah. Kami semua yang lain ni tak terlibat directly in politik lah. Tapi kita ambil tahu dan banyak terlibat secara tak langsung dengan politik lah. Cuma tak tanding je. Cuma tak ada position tu, belum ada lagi. Okay. Saya setujulah dengan banyak yang disebutkan oleh rakan-rakan saya, rakan-rakan panel saya lah. Cuma
Cuma rasuah ni kalau di Malaysia ni betul, saya setuju dengan education. Kan, education ni penting. Maksudnya kita daripada akar umbi lah, kan, daripada akar umbi. Tapi kalau kita lihat, kalau saya melihat secara peribadi, kita kena pendekatan kita top down lah, iaitu daripada atas kepada bawah tu. Kita boleh buat education dengan baik, kan, anak-anak kita. So education ni pun kita perlu masa. Kita perlukan satu generasi misalnya untuk membaikkan seluruh negara. Maksudnya 40 tahun, 50 tahun lah, sebab daripada bawah lah kan. Anak-anak tu dia akan membesar, kan, dia akan ada anak pula, kan, anak dia pun mendapat pendidikan yang sama. So maksudnya diperlukan generation. Itu satu. Maksudnya pendekatan secara itu long term lah. Tapi kita perlukan juga top down, sebab itu kita ada beberapa pendekatan yang lain. Contohnya saya ingat kalau sudah jadi budaya, kalau ada education yang baik pun dia jadi tak jadi juga. Kan, contohnya dia melibatkan, sebab itu kita tengok dalam perception rasuah tu dia melibatkan government official, kan, dia membarah maksudnya. Sebab apa? Banyakkannya projek-projek, banyakkannya perkara-perkara tertentu banyak melalui link-link pada government official ni. Contohnya pejabat tanah dan sebagainya, ataupun policy makers dan sebagainya. So bila tak dimenung di peringkat atas tu, dia dah jadi biasa. Contohnya kita ambil contoh orang-orang pegawai tertentu, kan. Orang-orang biasa ni kita memang tak memberi rasuah pun. Kan, kita dah latih dengan baik dah, kita dah educate dengan baik, kita tidak memberi rasuah. Kan. Sebab tu saya kata rasuah ni satu dorongan to commit something ataupun satu dorongan to omit something. Kan. So untuk commit something tu kadang-kadang kena bagi something. Kan, kalau ada peringkat atasan ni, kadang-kadang dia tahu dia ada position tu, maksudnya kita tak bantras kat situ, dia jadi perkara biasa. Kadang-kadang orang-orang bawah marah sebab kerja tak jalan. Nak jalan kena bagi something. Itu pun masalah. Sebab tu saya ingat kena bantras untuk peringkat awal ni. Maksudnya government, YB beruntung berada dalam government sekarang, maksudnya kita kena melihat pendekatan pembersihan di peringkat awal ni, di peringkat atasan, kan. Sebab kalau peringkat atasan tu tak bersih, maksudnya bawah tu payah nak buat. Sebab apa? Akhirnya orang kata tengok ke atas berlaku, kan. Tu maksudnya saya punya pendekatan top down, daripada atas ke bawah, kan. Bawah senang, bawah kita boleh, kita percaya bahawa majoriti rakyat kita baik, kita education kita boleh apply benda tu, kan. Dengan rakyat kita, kebanyakan rakyat kita masih lagi beragama, kan. Kita masih lagi religious lah, tak kira lah agama apa pun, agama Islam, Kristian, Buddha, kita masih lagi religious. Sense terhadap agama tu kita masih tinggi lah. Kalau ini nak compare, kalau indeks ataupun statistik keberagamaan rakyat Malaysia ni masih tinggi. Saya percaya bahawa benda tu mudah, sebab apa? Kita ada sense terhadap agama tu. Tapi top down tu sebab apa? Nak bantras amalan. So mungkin saya mengambil pendekatan short term and long term lah. So long term tu education tu penting. Untuk short term ni ialah saya ingat top down tu penting. Maksudnya bantras di atas. Maksudnya daripada menteri sampailah kepada pegawai-pegawai PTD, sampailah kepada pegawai-pegawai kerajaan yang bawah tu, sampailah kepada official yang bawah tu, pegawai pejabat tanah dan sebagainya. Apa kalau tak bantras, maksudnya kesannya kerja tak jalan. Bila kerja tak jalan, ekonomi pun akan menjadi masalah dan banyak benda akan jadi efek. Itu saya ambil contoh. Sebab tu berlaku di banyak jabat kerajaan misalnya. Kan, satu dah jadi budaya. Okey, kalau siapa yang bagi dulu, kerja jalan dulu. Kan ini satu benda yang tak baik. Kan, sedangkan banyak lagi equality tu pada rakyat terbanyak. Kan, kalau dia memilih kepada yang memberi baru nak jalan kerja, dia akan memberikan kesan yang teruk kepada negara. Kesan dari segi governance dan kesan dari segi ekonomi, kesan dari segi pelbagai lagi lah. Sebab itu saya ingat pendekatan saya top down, maksudnya bantras yang atas. Sebab tu kita tengok negara-negara yang baik, perception rasuahnya ialah kat top tu, top down tu. Sebab tu kalau tengok data indeks tu, kenapa Switzerland tinggi, kenapa Finland tinggi? Sebab apa? Dia bantras di peringkat atasan daripada dia punya government official. Kan? Kenapa indeks teruk perception rasuah tu? Kerana apa? Official dia. Sebab tu macam YB ada sebut tentang di Indonesia tu kan. Kenapa Datuk Nazim pun ada sebut tadi. Bagaimana perception very teruk sekali. Sebab apa? Kita masuk Indonesia je kita dah tahu dah. Kita ada perception dah. Maksudnya nak lalu je nanti kena keluar duit, kena bayar. Perception. Maksudnya benda tu berlaku di peringkat top, di peringkat atasan, di peringkat official. So saya setuju dengan dua pendekatan lah. Maksudnya pendekatan education tu penting. Ya, saya setuju 100% dan saya mengambil pendekatan satu lagi ialah bantras peringkat atasan. So itu kita peringkat NGO tu kita tak ada power. Yang saya daripada Abi, Datuk Nazim ke Datuk Haji Jamal, kita libat dengan advocacy. Maksudnya kita push, kita beri kesedaran, kita advocate kan. Tu di dekat kami NGO. Tapi yang terlibat macam YB di dekat kerajaan, berada di dalam kerajaan, itu sangat perlu diberikan perhatian yang sangat penting dan YB perlu suarakan without fear and favor, kan. Tak kira parti apa pun, kan.
dengan siapa pun kita bekerjasama, maksudnya itu ialah concern yang paling penting untuk kita mengatakan bahawa this is bad, kan. Government official kita mesti kita ubah, kita reform, institusi pun kita kena reform supaya apabila di atas tu kita telah reform, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa dengan kekuatan kita yang ada di peringkat bawahan ini, education kita yang baik dan sense pada agama itu dengan sangat baik, kita akan reform seluruh negara. Kita nak reform the whole country. Kita tak nak reform rakyat bawah saja. Kita nak reform the whole country. Sebab apa? Rantaian ni rantaian yang ganas rasuah ni bagi saya. Kan? Dia bukan hanya orang-orang bawah saja. Rantaian dia sangat ganas. Kan? Dia melibatkan banyak kesan ekonomi, kesan dan sebagainya lah. Sebab itu pandangan saya. Kan? Sebab itu saya pendekatan itulah. Kan? Sebab itu kita kalau saya dalam ABIM pun sebagai NGO, kita advocate dua-dua. Kita top down, kita turun dua-dua. Kita kritik atasan, kita bantu bawah, kita educate orang bawah dan sebagainya. Dan kita melihat itulah, kita melihat pada kesan tu yang ganas, yang berpunca daripada amalan rasuah di peringkat tertinggi lah, di peringkat politik dan sebagainya. Sebab itu kita banyak concern kalau kita tanya perception rakyat akan sebut tentang rasuah politik. Kalau tentang pemberian dana, sebutkan dana politik. Orang tak sebut dana-dana yang kecil-kecil ni. Orang tak sebut pun tentang bagi duit dekat pegawai tanah, pentadbir tanah. Tak, orang tak sebut tu. Walaupun itu berleluasa berlaku. Kan? Benda tu berleluasa. Maksudnya kena bayar dekat DO, ADO lah apa semua. Tapi benda tu yalah, tapi orang akan sebut ialah dana politik yang besar, corruption yang besar, tender government, macam Haji Jamal sebut dekat awal tadi tentang vaksin. Bagaimana ada perception orang terhadap tender vaksin tersebut? Maksudnya ini perception yang bermain di peringkat rakyat bawahan terhadap amalan-amalan rasuah di peringkat atasan. Sebab itu saya beranggapan bahawa dan saya berpandangan bahawa di peringkat atasan ini perlu dibanteras dengan sangat serius supaya kita boleh yang lain-lain NGO dan juga orang lain boleh memberikan kesedaran dan juga advokasi di peringkat bawahan, di peringkat rakyat keseluruhannya. Itu bagi pandangan saya lah. Dan sangat memandangkan pada kesannya yang sangat ganas lah. Sangat itulah saya kembalikan balik pada Haji Jamal. Terima kasih. Saudara Anwar, I think it makes menarik sangat putaran ganas, the vicious cycle tu yang ganas memang nampaklah, kita yang ada pengalaman tu memang nampak. Dan kita cuba sedaya upaya untuk kita melaksanakan. Saudara Anwar sebut pendidikan penting, tapi nak jaga yang top, the most influential elite ni, maupun politik maupun penjawat awam ataupun korporat yang boleh bersekongkol untuk melakukan rasuah besar-besaran. This is a serious matter lah. Saya pun nampak sendiri isu-isu ni, saya tak nak sebut detail pernah dalam GLC yang besar kita nampak apa yang berlaku. Dan ada juga yang saya pernah nampak orang politik yang dapat duit rasuah dalam bagnya, dia tanya orang yang bagi tu, ni halal so bila orang tu kata halal, dia rasa dah okey lah. Duit yang dibagi rasuah tu dah kira halal. Dia ada akad dia, Masya Allah, the power of reasoning human beings, macam-macam yang dilaksanakan. Mungkin itulah isunya yang orang tak nampak rasuah ni sebagai sesuatu yang menjijikkan sebab digunakan istilah-istilah konsep-konsep yang lain. Hadiah lah, commission lah, ada yang kata insurance untuk keluarga lah, dan dana politik untuk kebaikan rakyat. So macam-macam yang dilaksanakan ataupun dilabelkan sehingga orang dah jadi desensitize kepada rasuah. Kepada Datuk Nazim pula, Datuk Nazim jadi orang korporat, fund manager, dan juga director dan sebagainya yang banyak pengalaman. Mungkin Datuk boleh jelaskan lebih terperinci tentang apakah kesan kepada negara ni. Contoh-contoh yang ringkas kan. Mungkin orang ramai tak nampak. Dia kata adalah 1MDB hilang 40 bilion ini itu berpuluh-puluh bilion, tapi saya okey. Anak saya pergi sekolah, saya dapat gaji, ada pencen, tak ada masalah. Tak ada kesan kepada diri saya. Yang kita duk bising ni sebab kita nampak secara keseluruhan, the big picture kan. Kita nampak data, kita buat unjuran what's going to happen 5-10 years from now. Hutang negara sekarang ni 1.3 trilion. 2003 hanya 290 bilion. Sekarang dah 1.3 trilion. Dunia menghadapi masalah
kemunculan ekonomi. Apakah kesan dia? Kita tahulah, adalah tahu sikit-sikit tentang natijah dia, kesan dia yang akan berlaku. Tapi Datuk rasa macam mana, Datuk? What is your perception of kesan rasuah salah guna kuasa yang mega-mega ni kepada rakyat dan negara? Silakan. Sebelum saya sentuh tentang kesan, saya nak nak sentuh sikit pasal faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya ini. Sebab saya setuju dengan apa yang YB Senator sebutkan tadi tentang kepentingan pendidikan, kesedaran beragama dan sebagainya untuk menyedarkan kita tentang rasuah ini. Cuma saya nak mengambil perspektif yang dibawa oleh Saudara Khairil Anwar tadi, yang memerlukan pendekatan yang top down untuk kita membenteras rasuah, iaitu saya nak sentuh tentang budaya yang dibentuk oleh dasar ekonomi, dasar sosioekonomi kita dan amalan yang menyebabkan benda ini dia menimbulkan satu budaya di dalam sektor ekonomi terutamanya yang mencambahkan lagi amalan rasuah di dalam terutama di kalangan elit politik. Yang pertama yang ini saya dah sentuh banyak kali dalam forum-forum yang saya terlibat sebelum ini, itu budaya rent seeking yang mengakar dalam amalan sosioekonomi kita, dalam dasar sosioekonomi kita, dalam amalan perolehan kontrak, lesen, permit dalam kerajaan. Sebab ini yang menjadi punca. Yes, pendidikan itu penting untuk jangka panjang, untuk satu generasi umpamanya, tetapi perkara yang menjadi punca, yang menjadi dasar, yang menyebabkan bercambahnya rasuah politik terutamanya, ialah apa yang disumbangkan oleh dasar sosioekonomi. Yes, kita berbangga dengan dasar sosioekonomi yang telah mewujudkan ramai middle class, ramai kapitalis Melayu dan sebagainya. Tetapi ada the unintended consequences kepada dasar ini, dan ini yang telah berjalan untuk sekian lama, 20-30 tahun. Dan ini yang saya rasa di peringkat kerajaan YB Senator berada dalam terbaik untuk membuat perubahan dalam perkara ini. Budaya rent seeking. Apa yang kita maksudkan dengan budaya rent seeking? Ini iaitu tata cara amalan ekonomi di mana syarikat-syarikat perniagaan mendapat manfaat dengan cara memanipulasi iklim politik dan sosial yang dibenarkan oleh dasar sosioekonomi. Dan akibat daripada ini ialah akses kepada politik, connection kepada pemain politik ini menjadi asas untuk berjaya dalam perniagaan, yang akhirnya akan melahirkan satu generasi yang percaya bahawa jalan ke arah kekayaan adalah hanya melalui jalan politik, melalui penglibatan dengan parti politik seperti mana YB Senator sebutkan tadi, melalui penguasaan ke atas orang-orang politik, bukan melalui bakat yang perlu mereka bangunkan, bukan melalui pendidikan tinggi yang mereka perlu perolehi, bukan melalui kerja keras yang terpaksa mereka lalui. Sebab itu sistem rent seeking ini telah melahirkan budaya yang kita nampak hari ini, budaya yang berlumba-lumba untuk mendapat jawatan politik. Budaya di mana para peniaga berlumba untuk dekat dengan pemimpin politik, kerana itu satu je jalan untuk mereka mendapatkan kontrak, lesen dan permit yang menjadi asas ekonomi kita ini atau mengekalkan perniagaan mereka. It is a vicious cycle yang menyebabkan hanya mereka yang ada hubungan dengan politik, yang mampu untuk menyediakan dana politik, quote-unquote, boleh mencipta kekayaan material dan bukannya semangat usahawanan yang kita nak bangunkan. Dalam satu kajian ekonomis magazine, Malaysia digambarkan sebagai, ialah di ekonomis rent seeking ini dalam terma yang mudah ya, dipanggil hari-hari ini crony capitalism lah. Dan Malaysia digambarkan sebagai, dalam indeks crony capitalism ini, digambarkan sebagai negara yang kedua paling banyak aktiviti ekonomi rent seeking selepas Rusia. Iaitu amalan perniagaan yang bergantung sepenuhnya kepada hubungan dengan politik, parti politik, ahli politik untuk berjaya. Dan kita kena perlu akui hari ini kerana
inilah isu yang mendesak yang kita perlu tangani segera, sebab ini sudah dalam konteks politik ini sudah menjadi budaya kita. Sebab kita dipanggil, sebab itu yang saya sebutkan tadi, kita sudah normalize perkara ini dengan memanggil komisen yang kita bagi sebagai timbal balas daripada pemberian kontrak, permit dan sebagainya, itu sebagai dana politik. Perkara yang kedua yang saya nak sentuh juga yang berkait dengan rent seeking. Sebab kita sebut berapa banyak kali tentang dana politik. Bagaimana kita mendanai aktiviti politik. Sebab kita perlu realistik dalam perkara ini. Dalam masa kita idealisme kita untuk menghapuskan budaya rasuah dan sebagainya ini, dalam masa yang sama kita perlu akui bahawa isu yang praktikal ialah amalan politik kita ini bergerak dalam satu sistem demokrasi yang memerlukan parti politik itu berfungsi, bersaing untuk menawarkan khidmat dan dasar yang terbaik untuk negara-negara. Dan mereka memerlukan dana untuk membiayai program-program politik dan sebagainya. Dan atas sebab itu kita perlukan undang-undang khusus dan peraturan khusus untuk mengawal selia dana dan pembiayaan politik. Kita pernah ada cadangan sebelum ini, lama sebelum ini, untuk mewujudkan Political Funding Act. Tetapi saya tak tahu apa dah jadi dengan cadangan berkenaan. Dah senyap. Dan ketiadaan undang-undang yang mengawal aktiviti inilah yang menyebabkan vicious cycle rasuah politik ini akan terus berlaku. Sebab para peniaga bergantung kepada ahli politik untuk mendapat akses politik disebabkan budaya rent seeking yang diwujudkan oleh dasar sosioekonomi kita. Dan mereka bergantung kepada akses kepada ahli politik untuk mendapatkan peluang perniagaan, dan ahli politik menggunakan alasan pembiayaan politik untuk mewajarkan penerimaan rasuah daripada para peniaga. Dan kita boleh tengok kes-kes yang melibatkan ahli politik dalam beberapa tahun kebelakangan. Bagaimana istilah political donation, derma politik, sumbangan politik itu digunakan sewenang-wenangnya sebagai asas pembelaan kepada kes rasuah. Dan berbalik kepada kesan yang soalan yang Saudara Jamal tanya tadi. Saya nak ambil contoh yang paling mudah. Kerajaan perlu beli umpamanya komputer ataupun dalam konteks digital ekonomi yang kita baru lancarkan, kerajaan baru lancarkan, kita nak beli software. Kerajaan nak beli software. Sistem sosioekonomi yang membentuk dasar perolehan kerajaan memastikan pertama hanya mereka yang ada lesen Kementerian Keuangan yang boleh terlibat dalam tender berkenaan. Dan yang keduanya, akses kepada menteri yang mempunyai pengaruh yang besar. Bukan sahaja dalam menentukan dasar di Kementerian berkenaan, tetapi juga dalam isu-isu melibatkan kontrak. Dan mereka yang ada connection sahaja yang ada kelebihan untuk mendapat kontrak berkenaan. Jadi sistem ini menyebabkan negara kita hanya melahirkan usahawan reseller, supplier, pembekal yang tidak memberi nilai tambah kepada keluaran negara selain daripada kekayaan mereka sendiri. Mereka bergantung kepada produk luar, daripada luar negara umpamanya untuk mereka bekalkan. Dan ada yang menubuhkan syarikat Alibaba untuk membolehkan syarikat bukan Melayu yang terhalang disebabkan dasar permit dan lesen yang memerlukan pendaftaran dengan Kementerian Keuangan tadi, untuk membolehkan syarikat bukan Melayu itu mendapatkan kontrak. Dan akhirnya, akibat sistem rent seeking ini, ia akan membantukan kewujudan nilai-nilai keusahawanan yang sebenar dan perkembangan inovasi dalam negara. Oleh kerana itu, kalau kita apabila kita buat plan ekonomi digital umpamanya yang dilancarkan baru ini, ia perlu diiringi dengan rombakan sistem dan dasar yang mengakibatkan wujudnya amalan rent seeking. Sebab ekonomi digital adalah satu sistem ekonomi yang memerlukan bakat yang ada kemahiran tinggi untuk masuk dan menetap di Malaysia. Sistem yang berasaskan penciptaan, inovasi, persaingan di lapangan yang terbuka. Tetapi kalau sistem ekonomi kita masih memberi kelebihan kepada akses dan hubungan istimewa dengan politik, dengan parti politik dan bukannya bakat, maka sudah tentu akan menggagalkan inisiatif ekonomi digital ini. Dan antara kesan terbesar kepada sosioekonomi secara keseluruhan ialah
kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Economic inequality. Ini yang kita katakan yang kaya bertambah kaya meninggalkan mereka yang tidak ada peluang dan hubungan politik untuk turut berjaya. Kekayaan mereka kalau kita tengok dalam indeks kroni kapitalisme yang diterbitkan oleh The Economist itu, kekayaan mereka yang bergelar billionaire di Malaysia ini hampir keseluruhannya bergantung kepada aktiviti rent seeking. Kita sebut saja sektor ekonomi yang mana? Perbankan, perladangan, sektor tenaga, telekomunikasi, perjudian. Semuanya bergantung kepada lesen, permit dan kontrak kerajaan yang tergantung kepada hubung kait dan timbal balas antara politik dan perniagaan. The nexus between politics and business. Dan ini antara perkara dasar yang kita perlu selesaikan, yang melibatkan pendekatan top down selain daripada pendekatan pendidikan dan kesedaran agama yang disebutkan oleh YB Senator. Sudah Jamal. Terima kasih Datuk Nazim. Jelas sangat penyampaiannya. Isu rent seeking, saya tidak akan summarize, tapi memang isu rent seeking yang menjadi asas kepada masalah sekarang ni, iaitu keperluan politik untuk keperluan kroni kapitalisme ni untuk yang merupakan satu jalan kepada kekayaan dan bukan berdasarkan pada kebolehan persaingan dan sebagainya. Dan political funding digunakan dengan sewenang-wenangnya dalam seluruh argument untuk kita justify rasuah dan penyalahgunaan penyalahgunaan kuasa, serta ada juga digunakan dalam dalam pembelaan mahkamah yang berlaku. So kita tak nak detail isu ni, tapi satu perkara yang kita tahu dan mungkin perkara tu okey untuk satu masa, tapi untuk masa depan ni dalam keadaan ekonomi dunia, negara rantau yang begitu mencabar sekali, resources pun dah kurang dan cabaran lebih tinggi, kita perlu menukar cara kita melaksanakan socio-ekonomik kita dan cara kita menjana ekonomi dan sebagainya supaya ada keadilan kepada semua rakyat Malaysia. Saya nak mengucapkan selamat datang juga kepada Ustaz Imran daripada Setiausaha Agong Darul Shifa Malaysia, dan juga Tuan Haji Badli Shah, iaitu Timbalan Presiden Ikram Pertubuhan Ikram Malaysia. Beliau akan bercakap nanti insya-Allah. Secara ringkas juga Senator Khairil, kalau saya tengok dalam plan anti rasuah nasional tu, saya baca semalam pagi ni, beberapa episod pencegahan rasuah di Malaysia dilaksanakan. 2004, Plan Tindakan ataupun Plan Integriti Nasional, PIN, PIN. Jangan pula PIN ni merupakan PIN untuk ATM daripada khazanah negara yang berlaku. Dan kemudian pada 2010 dan 2012 ada program transformasi kerajaan GTP 1 dan 2. Dan kemudian 2019-2023 Plan Anti Rasuah Nasional. Persoalan dia sekarang ialah kita punya semua plan-plan ni, tapi plan akhirnya sampai kepada 2018 kleptokrasi yang terbesar di dunia. Bukan sahaja disebut oleh Department of Justice US, Switzerland, Hong Kong, Singapura dan sebagainya, disebut di mahkamah-mahkamah mereka. Jadi adakah plan kita ni secara umum lah plan anti rasuah nasional ni boleh menyelesaikan sebahagian besar daripada cabaran yang kita ada sekarang ni? Silakan Senator. Terima kasih kepada Insinyur Jamal.
Ya, macam dikatakan tadi, kita memang ada pelan anti rasuah nasional dan saya melihat kita mempunyai school of thought yang sama. Panelis mempunyai school of thought yang sama yang di mana bukan sekadar pendekatan yang bersifat bottom up, ia juga perlu ada pendekatan bersifat top down. Sebab itu dalam pendekatan yang saya katakan tadi, selain daripada empowerment of judiciary, ya, dari sudut pendakwaan, pendakwaan perlu dilakukan secara profesional, ia perlu kita katakan benar-benar adil dan tidak ada unsur yang terpilih. Kerajaan mengambil pendekatan untuk kita menubuhkan Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional GIACC pada tahun 2018 yang mempunyai nilai yang sama, hasrat murni yang sama, iaitu untuk memberikan advokasi kepada kerajaan dan menubuhkan jawatan-jawatan tertentu untuk kita saling sambung, bantu-membantu untuk pastikan pelan anti rasuah nasional ini berjalan dengan jayanya. Sebab itu saya menekankan juga perubahan yang ada di dalam penekanan ataupun aspek-aspek usaha yang dilakukan di dalam pelan anti rasuah nasional dan dibantu oleh Pusat Governance GIACC ini, pada saya ia perlu bersifat holistik, ya, di mana ia perlu dilaksanakan bukan sekadar kepada golongan legislatif sahaja yang kita katakan sebagai ahli politik. Sebab ramai juga di antara kita yang membebankan permasalahan ini hanya tertumpu kepada golongan legislatif, sehingga dia menyebabkan ada ramai ahli legislatif sendiri yang sama ada di peringkat Dewan Negara maupun di peringkat Dewan Rakyat yang mereka ni bebas daripada rasuah. Sebab itu saya katakan tadi, di dalam cadangan saya ialah we need to have a political will. Mana-mana ahli politik yang memang terbukti bersalah dan barangkali mereka ini didakwa dan sedang didakwa, tidak boleh diberikan penjawatan di dalam kerajaan. Iaitu yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu beliau diberikan kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong. Tindakan pertama yang beliau ambil ialah mana-mana menteri ataupun penjawat di peringkat kabinetnya mesti bebas daripada satu, tuduhan daripada SPRM, kedua daripada PDRM. Maknanya dari sudut rasuah dia bebas, dari sudut salah laku pun dia bebas, ya, daripada peringkat PDRM. Jadi mereka yang masuk ini adalah mereka yang bebas daripada rasuah. Baik, ada yang kata ada track record rasuah, buktikan. Perkara ini boleh dibuktikan dan kita pun ada akta whistleblower yang kita boleh bagi segala maklumat kepada SPRM, yang di mana pemberi-pemberi maklumat akan diberikan keselamatan dan perlindungan oleh SPRM sendiri. Jadi perkara ini pada saya IR Jamal dari sudut instrumennya, dari sudut vehikelnya telah ada. Ya, vehikel telah ada. Tapi bagaimana kita sebagai golongan legislatif, satu, yang keduanya golongan eksekutif, ya, memainkan peranan. Yang tadi kita dimaklumkan dan statistik telah menunjukkan rata-rata kebanyakan dan high profile kes rasuah ini bukan sekadar pada golongan ahli politik ataupun golongan yang mengambil pendekatan rent seeking yang dikatakan oleh Datuk Nazim tadi. Juga golongan-golongan staf kerajaan yang mereka ini telah berakar umbi lama. Jadi dan bila nama berakar umbi, saya berpendapat kerajaan memerlukan masa. Dia bukan boleh sebarang punca satu hari kita boleh selesaikan semua kes mahkamah, kes rasuah. Itu umpama 1001 malam punya dongeng, kan? Dan macam saya kata tadi, awal dalam jawapan saya tadi, rasuah ini dia ada thin line, a very thin line. Yang saya yakin semua panelis bersetuju. Sebab itu timbul perkataan-perkataan seperti political donation, ya, untuk melepaskan ahli politik daripada tersangkut dengan kes rasuah. Sebab itu saya berpendapat Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional insya-Allah juga akan mengambil pendekatan yang lebih detail bagaimana kita nak melihat supaya kerangka rasuah ini dapat diperhalusi, supaya tidak timbul perkataan-perkataan seperti rent seeking, perkataan-perkataan seperti political donation untuk melepaskan mereka-mereka ini daripada mendapat laba ataupun dana yang besar untuk kepentingan diri masing-masing. Jadi konklusi saya ialah pelan anti rasuah nasional ia perlu dilaksanakan dalam pendekatan top down dan juga bottom up, dan ia perlu dicakna oleh golongan legislatif, eksekutif dan juga masyarakat, dan ia memerlukan satu political will daripada semua pihak
untuk kita pastikan perkara ini dapat dilaksanakan, dan pendakwaan yang perlu dilakukan adalah pendakwaan yang adil, tidak terpilih, serta kita minta kepada mana-mana rakyat yang ada pengalaman melihat perkara itu berlaku, sama ada di peringkat kerajaan, di peringkat JLC ataupun di peringkat swasta, kita sama-sama kena benteras dengan menjadi whistleblower kepada SPRM. Ingat, anda dilindungi di bawah Akta Whistleblower. Wallahualam. Terima kasih pada YB Senator. Berapa kes tentang itulah whistleblower ni yang masalahnya whistleblower yang dikejar. Jadi whistleblower lain semua takut bila tengok ni berlaku. This is a fact. There is perception juga, the actual action dengan perception yang berlaku. Tapi yalah, niat tu dah ada. Alhamdulillah kita ada macam kata Senator GIACC, kita ada banyak institusi integriti dan sebagainya yang boleh peranan. Apa yang kita perlukan ialah political will. Kita minta insya-Allah saudara Tuan Haji Badli Shah, Timbalan Presiden Ikram, Tuan Haji, boleh ni tak? Can you give a few suggestion on the way forward ni? Dipersilakan. Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Tuan Haji IR Jamal selaku moderator, panelis yang saya hormati, lawyer Khairul daripada ABIM, Datuk Nizam dan juga Senator Khairil. Saya turut mendengar tadi input daripada panelis dan saya amat setuju dengan semua yang dicakap oleh panelis tadi. Memang rasuah ni suatu yang boleh menghancurkan negara kalau kita tidak bendung dan kita tidak banteras. Dia boleh menghancurkan negara dan boleh menyebabkan ekonomi negara ini menjadi menjunam. Dia akan terus merudum. Jadi oleh itu ni satu penyakit yang perlu kita banteras, dan saya selaku Timbalan Presiden Ikram ingin menyatakan bahawa Ikram memang menyokong sebarang usaha untuk membanteras rasuah. Sebab itulah kami berkongsi atau berpartner dengan Datuk Usam daripada Sinar Harian tentang kempen rasuah busters tu. Malahan pada bulan ini, bulan 3 ni memang kita letakkan sebagai bulan kempen anti rasuah untuk Ikram ni. Saya ingin kongsi sama, iaitu apa yang disebutkan tadi oleh saudara lawyer Khairul tadi daripada ABIM. Saya memang setuju pendidikan suatu yang perlu kita perkasakan. Malahan kita kena buat satu, atau kita kena bina satu sistem nilai, value system untuk penduduk Malaysia ni, supaya dia merasakan memang rasuah ni jijik, suatu yang jijik, seperti mana hadis Rasulullah SAW, iaitu Allah Taala melaknat pemberi dan juga penerima rasuah. Jadi oleh itu ini suatu value system yang kita kena bina, kan? Kejujuran, honesty, anti rasuah, benci kan rasa rasuah ni jijik dan sebagainya. Jadi insya-Allah ini akan membuatkan the future generation ataupun generasi kemudian ni akan merasakan ini suatu yang perlu mereka elakkan, perlu mereka jauhkan daripada kehidupan mereka. Jadi insya-Allah ni satu value system yang perlu kita tanamkan dalam future generation kita. Dan saya juga ingin menyarankan salah satu daripada peranan yang boleh dibuat oleh NGO ataupun pertubuhan sivil macam Ikram dan ABIM dan lain-lain ni, kita boleh maknanya kita boleh menubuhkan satu apa dipanggil sebagai social movement ataupun gerakan sosial untuk membanteras rasuah ini, untuk anti rasuah. Mana satu social movement fokus on one issue, iaitu untuk banteras rasuah. Kita jadikan ni sebagai salah satu daripada prioriti kita gabung tenaga kita, Exim dan lain-lain pihak dan sebagainya. Kita gabung tenaga, macam mana kita nak perangi ni, macam mana kita nak buat pendidikan, macam mana kita nak membawa rakyat ni bersama untuk memerangi rasuah, kan. So that means kita kena adopt the whole of society approach. Satu pendekatan keseluruhan masyarakat, iaitu supaya masyarakat terasa bersama untuk maknanya bersama-sama dengan usaha untuk membanteras rasuah ini, memerangi rasuah, even at akar umbi pun.
Jadi itu satu. Kemudian saya setuju dengan apa yang disebut tadi, iaitu rasuah ni perlu kita banteras top down dan juga bottom up. Plan dan NACP itu National Anti-Corruption Plan ataupun Plan Nasional Anti Rasuah ni perlu dilakukan. Alhamdulillah saya gembira tengok Senator Khairil menyatakan apa ni, memang komitmen dia untuk memastikan plan ini akan berlaku. Kerajaan akan melakukan plan ini dengan baik dan memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, itu satu komitmen yang cukup baik. Dan apa ni, ini pun kita kena ambil satu pendekatan the whole government approach juga, pendekatan keseluruhan kerajaan kan. Maknanya bukan sahaja apa ni, pusat integriti saja yang bercakap tentang perkara anti rasuah ni, tapi keseluruhan kerajaan, semua ministeri, semua minister, semua apa ni, top civil servant dan sebagainya bercakap tentang perkara ni. Jadi insya-Allah ini kita harapkan akan dapat memberikan satu tekanan ataupun satu apa ni, pendedahan, awareness, kesedaran tentang apa, tentang kepentingan untuk membanteras rasuah ini. Jadi insya-Allah saya yakin kalau kita boleh ada kempen seperti ini, banteras rasuah, kita dapat membina satu generasi yang bencikan rasuah, yang jijikkan rasuah apa semua ni. Jadi insya-Allah kita yakin Malaysia ni boleh bangun dari segi ekonominya dan juga maju dari segi ekonominya dan maju dari segi pendekatan masyarakat ni terbina, terdidik dengan value nilai-nilai yang murni ni. InsyaAllah dia akan membawa Malaysia ke tahap yang lebih maju lagi. Jadi itulah IR Jamal. Saya serah kembali pada IR Jamal. InsyaAllah kita sama-sama, akhirnya saya nak conclude, kita sama-sama dalam usaha ni dan kita kena berganding bahu dan bergabung tenaga insyaAllah untuk kita perangi rasuah ni. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji Badli Shah, Timbalan Presiden Ikram. Secara ringkas, kita pergi juga pada Datuk Dr. GP Doraisamy. Datuk, boleh dalam 1-2 minit untuk menyebut beberapa perkara tentang the way forward dan dalam Malaysian Corruption Watch apa yang dilihat insyaAllah dan apa yang dilaksanakan dalam masa yang singkat ni insyaAllah. Kita ada beberapa minit je lagi. Dipersilakan Datuk. Ya, salam sejahtera dan selamat hari ke semua panelis dan para penonton. Terima kasih Engineer Tuan Haji Jamal kerana memberi satu peluang kepada saya untuk memberi sepatah dua dalam perkara ataupun dalam Zoom meeting ini. Memang saya tertarik dengan panelis-panelis iaitu yang berbahagia Lawyer Anwar Ismail, yang berbahagia Datuk Nazim dan juga yang berhormat Senator Haji Khairil yang menyentuh secara terpinci dan mendalam tentang rasuah. Topik yang pada pagi ini iaitu rasuah sudah menjadi budaya bangsa. Bagi saya budaya bangsa Malaysia memang suci lagi, memang bersatu lagi. Tapi ini bagi saya rasuah sudah menjadi budaya politik, bukan bangsa. Kita jangan salahkan bangsa. We are still united. We are still in the right frame of mind, and we are still respected in the world. Malaysia an ethnic, multicultural society. Yeah, we have. But the problem is today, I nak sentuh 3 perkara. A short one, Engineer Sejama, short one. Ya, tadi ada panelis menyebut political position or political struggle. Ya, memang masalah sekarang ni wujud because of political position. Because of political position. So what we need is, the irony is, we need the political will. If you want to eradicate ataupun membanteras rasuah ini, we need that political will. But it comes from the political position. It comes from the political people. So this is the question now. How are we going to change the mindset of politicians? Because they are the
powerful people. They are the people who make the laws. So to me, that's what we say, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. So we have to have some mechanism, as some of the panelists have already suggested, that we need good politicians. We need politicians of integrity. We need politicians with good religious background. We need politicians with good track record. In other words, tiada rekod jenayah ataupun tiada rekod the MACC, the SPRM, the background. That is what is needed now. Yeah, today we see all kinds of politicians, macam-macam sedang terjun dalam arena politik ini. So we have to check on this. Now, as what yang berhormat Senator Khairil said, the rule of law, the separation of powers is very important. So you see, the legislative, the parliament, controlled by politicians. Today, we know, everybody knows what is happening in the parliament. The politicians are ruling it. And who are these politicians? Look at their background. And they are not united every day. Yes? Setiap hari kita dengar macam-macam cerita politik. If I open my WhatsApp, it is politics, it is race, it is religion. These are the three things that is controlling the Malaysian population. So we have to change this perception. No, we have to build the economy of the country, but not we are talking about race, religion, and politics. Because why? Because parliament is not, the legislative is not stable. So we have to make that stable, because why? Political power, political will is needed in this. Likewise, the administration, the government, or what do you call it, the executive. Yeah. Today is the termites have gone from top to down. The whole house has been infected by termites, I would say. So what do you say? You said that the elephant is in the room. Yeah, the elephant is in every room. It has gone into every room. We don't know. It is working quietly. Yeah. We were a very beautiful country 30 years ago. I had some Koreans in my house in the early 90s. They said, Mr. Doraisamy, you have a beautiful country. Malaysia is a beautiful, good country, very united. That was 30 years ago. But now, I don't need to say, we have to change that perception. That is, the whole government, right from top to down, have to change the mindset. We have to change. We have to work for the next 30 years from now. It is not a one-day process. It is going to take 20, 30 years, or even 50 years from now, if you want to build the future of Malaysia back to what we were in the 70s, in the 60s, or even in the 80s. We were such a beautiful country. And of course, judiciary. We don't have to talk about judiciary. Politics in the judiciary. I came from the legal framework. I know. Today, politics has gone into the judiciary as well. So, where is the separation of powers? The legislative, the politicians have gone into the executive, they have gone into the judiciary, they are in everywhere. So, we have to check that political power. If we give too much of attention to political power, we are going to doom. This country is going to doom. Malaysia is such a beautiful country, and everybody still respects our culture, our multi-ethnic country, multiracial country. We are well respected among the world, among the countries. In everywhere I go, we are respected. Because of why? Because we have that unity. But what needed is the political will, the political struggle. We have to look into it. And of course, number 3, implementation of the laws. We have so many laws, banyak perundangan, but manakah implementasi of perundangan itu? Right from the government, right from the municipal council, right from every sector. Why? We have the laws, but no implementation. Why? Because of that culture of politics. So I call it budaya politik, not budaya bangsa,
bangsa, we are still respected in the world. As engineer Tuan Haji Jamal knows, we are respected in many countries, but the perception is now in the political situation, and politics has brought corruption. What has brought? Are we poverty? Poverty because of corruption? Yes, it is poverty because of corruption, not corruption because of poverty. We are such a beautiful country, but today, where are we? What is our debt in the world? So much of debt. Why? Because of corruption. So this is my 3 points which I would like to highlight here. And of course, I thank all the panelists for their beautiful presentation. And terima kasih Tuan Haji Engineer Jamal for this opportunity. Sami, for such a spirited comment. I think it's very important. We are not being pessimist here. Yeah? We are trying to, kita akan cuba, sebenarnya kita bukan pesimis. Kita melihat ke depan cara mengambil negara ini kepada satu tahap yang lebih tinggi untuk untuk generasi akan datang. Kita dah tua lah, some of us dah tua lah, ada yang muda, ada yang tua tak mengaku tua pun ada macam-macam ya. But as far as my view for myself is concerned, Datuk Johor Sami, kita dah alhamdulillah we've been through the best times of Malaysia kan, dan kita nak pastikan kita bagi masyarakat atau generasi akan datang sekurang-kurangnya apa yang kita alami atau we enjoy, dan juga kalau tidak lebih baik daripada zaman kami ni, zaman macam katalah 60-an, 70-an, 80-an, dan it is our gift yang kita perlu laksanakan untuk negara dan generasi akan datang. Saya secara ringkas, saya nak jadi panelis keempat ya, maaf ya Senator, secara ringkas saya punya kuasa lah kot untuk jadi panelis untuk 2 minit. Dan saya rasa sebab kita telah mencadangkan, Exin juga mencadangkan beberapa perkara struktural yang perlu dilaksanakan. Satunya, mengelak pemusatan kuasa di tangan seseorang atau kelompok politik, dan menghormati pembahagian kuasa eksekutif, legislatif dan kehakiman yang menjadi tunggak kepada demokrasi berparlimen. I think this is a very important principle. Kita lihat dah terlalu kuat sekarang ni, terlalu pemusatan kuasa ni terlalu tinggi saya rasa semua tahu. Yang kedua, pelantikan pegawai tertinggi kerajaan dibuat oleh jawatan kuasa bipartisan bukan seorang PM contohnya, sebab kalau pelantikan dibuat oleh PM, dia tak beranilah nak soal PM. That's simple logic ya. Yang ketiga, memperkasakan institusi kuasa dan seimbang negara supaya bebas, tegas dan berhemah. Ya. Masa kes 1MDB, satu dunia dah tahu pasal kes 1MDB. Tapi AG, Attorney General pada hari itu kata tak ada kes. Dan kemudian polis pula kata masih menyiasat. Masya-Allah. Satu dunia dah tahu, satu Malaysia dah tahu. Yang tak tahunya AG dan Ketua Polis Negara. So I mean this is something that we need to rectify. Keempat, saya rasa kita dari pengalaman dan apa yang kita tahu, hentikan rundingan terus kontrak-kontrak kerajaan. Kecuali dalam kes-kes yang khusus dan perlu saja. Biasanya 5% daripada total kontrak yang ada kan. Ini adalah rahsia umum. Bila kita cakap direct nego ni adalah istilah yang memudah carakan rasuah dan salah guna kuasa. Ini semua tahu. So persoalannya, adakah perkara ini boleh diubah oleh orang politik sendiri yang sedang enjoy, sedang merasakan keseronokan menaiki gravy train ni untuk mendapatkan dana-dana dengan begitu mudah sekali, isu rent seeking dan sebagainya. Kelima, keputusan pemberian kontrak mestilah dilaksanakan oleh jawatan kuasa dan bukan seorang menteri atau ketua setiausaha kementerian dan sebagainya. Perlu berpegang kepada ketelusan dan accountability perintah am kerajaan.
Yang keenam, media kena bebas. Kalau media yang bebas memang dia akan buat investigative reporting dan sebagainya dan menyusahkan orang-orang yang jahat, yang melakukan kesalahan jahat dan sebagainya. Seperti yang kita lihat di negara lain, dia kata kalau kita tengok, kalau media dah tahu, habislah kita. Kalau media tahu, habis, dia tak akan lepas. Sehingga perkara itu atau masalah itu didedahkan dan diselesaikan. Jadi kita perlu akur ataupun perlu lihat kepada monopoli ni, monopoli media yang saya nampak berlaku di Malaysia sekarang ni. Ada monopoli balik. Saya tak nak sebut, tapi ini untuk MC lah untuk lihat, bukan kerja kita. Yang ketujuh, kempen beratnya dosa rasuah dan salah guna kuasa ni. yang dilaksanakan oleh Rasuah Busters juga. Kita sokong, ya. Allah SWT melaknat pemberi dan penerima rasuah dalam semua bentuk. Ya, yang seperti saya kata, kita lebih takut pada CCTV. Apakah masalah dengan pendidikan sekarang ni? Zaman kita dulu, kelas agama pun susah. Ya, Jawi pun kita tak belajar. Tapi budak-budak sekarang ni hebat dengan sekolah agama, dengan kelas tambahan agama, dengan ustaz yang PhD dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku? Saya tak berapa nak tahu bagaimana kita boleh ubah ni, anak-anak yang dapat didikan agama yang baik, dia takut dengan rasuah, takut buat dosa, selalu melaksanakan solat dan sebagainya. Tapi perkara ni tidak berlaku. Jadi kita kena tengok. Dan akhir sekali ialah pengumbalan Undang-Undang Unexplained Wealth Act yang kita sebut. Kerana rasuah tak mudah dibuktikan, berlaku di seluruh dunia, jumpa di Paris, di London, di Hong Kong, di Cayman Island dan sebagainya, Perth, Singapura dan sebagainya. Duit dia susah, ya, untuk pihak berkuasa untuk membuktikan. Jadi kalau ada seorang ahli politik dan pejabat awam atau ahli perniagaan terlampau kaya, menjadi tanggungjawab dia untuk membuktikan punca kekayaan dia. Kalau tidak, harta itu boleh dirampas kerajaan. Dan akta ini sudah pun berkuasa di Britain contohnya, sudah hampir 4-5 tahun yang lalu. Jadi kita haraplah insya-Allah perkara ini yang Political Funding Act sudah pun disebutkan oleh Datuk Nazim tadi, yang sangat-sangat perlu untuk menyelesaikan isu-isu ini. Jadi secara ringkas untuk seminit boleh kita bagi panelis, ya, untuk kata conclusion pada petang ni. Mungkin kita mulakan dengan Senator Khairil. Seminit, Senator. Tak ada. Mungkin Datuk Nazim dulu, Datuk. Ya. Saya nak bawa cerita bagaimana Denmark dan negara-negara Skandinavia berjaya menjadikan negara mereka sebagai negara paling bersih, indeks rasuah paling rendah di dunia. Dan saya nak sebutkan, ia berlaku bukannya sebab demokrasi, bukan sebab sistem semak dan imbang, bukan sebab kewujudan institusi yang yang bertindak untuk membanteras rasuah ini, tapi reform ke arah good governance. Ini dimulakan oleh raja mereka abad ke-18, abad ke-19 lagi, yang merupakan raja mutlak yang memerintah Denmark, Sweden dan Norway. Dan hanya selepas mereka menjadi negara yang bersih dari rasuah dengan sistem tadbir urus yang baik, barulah mereka bergerak ke arah sistem demokrasi dengan sistem semak dan imbang institusi dan sebagainya. Begitu juga dengan kisah Singapura. Bukan negara yang dianggap sebagai negara demokrasi sepenuhnya. Pemerintahannya dikuasai oleh satu parti, PAP, sejak penubuhan republik. Tetapi mereka menjadi negara paling rendah dalam indeks rasuah. Sebab apa? Bukan sebab sistem semak dan imbang, tetapi sebab iltizam politik yang kuat, teladan dari kepimpinan sehingga tidak ada ruang untuk rakyat mempersoalkan integriti kepimpinan mereka. Bukan saya menidakkan keperluan untuk memperkukuhkan institusi dan sistem dan sebagainya, tetapi kalau dasar ekonomi dan politik yang menjurus, yang membentuk budaya kita, dan iltizam dari kepimpinan yang tidak menjurus ke arah nak membanteras rasuah, saya tidak yakin kita akan berjaya. Dalam indeks demokrasi, kalau kita tengok, Itali adalah antara negara paling demokratik di dunia. Tetapi dalam masa yang sama, ia adalah negara paling rendah martabatnya dalam indeks rasuah. Secara saintifiknya tidak ada correlation antara sistem demokrasi dengan pengurangan rasuah. Sebab itu saya tidak condong kepada penyelesaian undang-undang semata-mata. Ia ada perkara yang lebih mendasar yang mempengaruhi budaya masyarakat,
yang lebih menyumbang kepada yang saya rasa kalau kita bagi penekanan lebih menyumbang kepada usaha membanteras rasuah. Dan pada saya, dasar sosioekonomi, dasar pendanaan politik, iltizam kepimpinan yang perlu kita bagi keutamaan untuk kita berjaya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Azim, very well said. InsyaAllah kita akan kaji nasihat-nasihat ni. Tuan Haji Khairil, YB Senator ada tak? Tak ada, okey. Silakan lawyer Anwar Ismail, silakan kata-kata closing remarks, summary. Okay, terima kasih Haji Jamal dan juga semua sahabat-sahabat saya yang lain lah. Sebagai kata-kata akhir, saya masih percaya bahawa kita masih lagi boleh menuju ke arah bangsa yang bebas daripada rasuah. Kan? Ini yang tadi cita-cita kita, iaitu towards a corrupt free nation. Kan, cita-cita ni sangat besar dan benda ni hanya akan dapat direalisasikan kalau semua lapisan masyarakat kita berusaha ke arah itu. Baik daripada rakyat paling bawah sehinggalah pada kuasa pemerintahan yang paling atas. Dan ini yang kita harap bahawa perubahan berlaku. Kan, bukan hanya mengharapkan rakyat mengubah budaya itu, tetapi kita mesti mengubah budaya itu di peringkat paling tinggi. Sebab itu saya percaya bahawa kita nak kena improve. Selain daripada kita memberikan education, kita kena improve governance dan juga kena tingkatkan integrity dan juga accountability dan juga transparency di peringkat government supaya dia memberikan kesan yang menyeluruh lah. Akhirnya kita akan berjaya membentuk satu bangsa yang bebas rasuah. InsyaAllah. Sehingga itu je lah. Terima kasih banyak lawyer Anwar. Bagus pembincangan pada hari ini. Saya rasa Tuan YB Khairil tak ada kot Dr. ni. Jadi kita conclude lah insyaAllah. Saya merasakan rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama perlu menyambut gesaan untuk memberantas rasuah. Kerana ini bukan lagi satu pilihan tapi satu kemestian untuk menyelamatkan negara daripada amalan rasuah yang kini telah menjadi endemik hingga boleh menjejaskan kestabilan dan kemakmuran negara. Kita mengucapkan terima kasih Daun Keladi, lain kali kita jumpa lagi, kepada panelis-panelis kita yang hebat-hebat. Alhamdulillah sangat jelas, tajuknya memang luas tapi kita telah dapat untuk cover sebanyak yang mungkin pada hari ini. InsyaAllah kita harapkan ianya dapat dimanfaatkan. Sesi pada hari ini direkod juga dan dia akan boleh dilihat bila-bila masa oleh orang-orang yang mungkin mereka-mereka yang tidak ada masa pagi ini. Jadi kita akan semoga kita semua berperanan menolak rasuah dan kita sokong juga rasuah busters. Saya bagi pihak penganjur mohon maaf jika ada salah kata yang menggodas hati sesiapa. Yang baik daripada Allah SWT dan kelemahan daripada diri saya sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Nazim Rahman, Senator Haji Khairil, lawyer Anwar Ismail dan juga komentator-komentator lain yang telah meraihkan forum Aksin iaitu rasuah, peruntuh nilai dan moral bangsa dan kesejahteraan negara. Nama forum dia ialah adakah rasuah sudah menjadi budaya bangsa. Saya rasa kita telah menjawab isu itu pada hari ini. Jadi sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik.